Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terutamanya di PQDM, Quran Daily Malaysia, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, pada pagi ini kita syukurlah kepada Allah kerana kita dapat kembali bertemu, dan kita insya-Allah pada hari ini kita akan baca satu buku barulah. Kita masuk buku baru insya-Allah. Dan hari ini buku yang kita nak baca itulah tajuk dia Fiqh, Doa dan Zikir. Berkebetulan kerana waktu ni kita sedang menghadapi satu isu yang ada di peringkat nasional, di mana kita disibukkan oleh satu polemik zikir. Itulah zikir-zikir tarekat yang pada pandangan sebahagian daripada ulama dan kebanyakannya menilai zikir-zikir yang ada dalam tarekat ini bukanlah bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah zikir yang disusun oleh orang-orang guru-guru tarekat, dan mereka menokok nambah zikir tersebut. Itu kaedah yang mereka pakai dalam zikir tarekat mereka. Jadi muncullah satu polemik, ada yang sampai ke tahap zikir mereka hanya sebut hu, ada yang ha, ada yang hi, ada yang i, ada yang apa tu, zikir nafas dan sebagainya. Jadi itu polemik yang sedang berlaku. Sedangkan kita sebagai umat Islam, maka kewajipan kita ialah kembali kepada sunnah. Zikir ni satu ibadat yang Nabi kita pun amal, sahabat pun amal, Allah pun suruh dalam Quran, fadilat dia besar. Lalu mustahil kalau tiba-tiba zikir yang begini hebat, besar fadilat dia, acap kali diulang-ulang oleh Nabi dan para sahabat, tiba-tiba kita katakan bahawa tidak ada satu sunnah, ataupun kita katakan tak apalah, yang tu Nabi punya, kita nak buat yang lain. Itu agak tidak logik sebagai seorang Muslim. Kerana isu yang sedang berlaku ini agak hangat. Kebetulan kita pula habis kitab kita, maka hari ini saya kira kita bincang tentang fiqh, doa dan zikir, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, seorang ulama kontemporari yang masih lagi hidup di Madinah, dan dia berusaha mengumpulkan dalil-dalil, hadis-hadis, supaya apa yang kita zikirkan kepada Allah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ajak masyarakat semua, jom kita mari kita berzikir seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh ikut semua zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mampu sebahagiannya pun dah okey. Kerana satu kemuliaan bagi kita untuk kita meniru, mengikuti, meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tu Rasul yang Allah wahyukan kepada baginda, dan tujuannya adalah untuk menjadi contoh teladan bagi kita. Jadi insya-Allah zikir ni kita nak kembali kepada panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni dikenali sebagai Fiqh, Doa dan Zikir. Insya-Allah
kita terus kepada muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji bagi Allah. Kita memuji, memohon, memohon pertolongan, keampunan hanya kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari kejelekan, keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada pemberi petunjuk untuknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Jadi mukaddimahnya dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik. Oh, dia tak ada yang ke tepi ni dia. Sekejap sekali. Kalau kita okey. Okey. Tepi sikit lagi. Banyak. Habis. Habis dah. Tak boleh dekat sekata je. Dia tak boleh ke tepi. Sekata je. Boleh. Kalau macam tu okey. Kalau tadi? Ini okey. Okey. Ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka ini adalah pesanan-pesanan takwa agar kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amma ba'du. Tidak diragukan lagi, zikir dan doa kepada Allah adalah sebaik-baik perbuatan yang digunakan dalam rangka mengisi waktu dan menyibuk jiwa. Betul lah tu. Jadi kita ni nak isi waktu kita dan nak jadikan kita sibuk. Kalau tidak duduk termenung, tak tahu buat apa kan. Antara perkara yang sebaik-baik perbuatan untuk kita isi waktu dan sibukkan jiwa kita adalah zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya adalah sesuatu yang paling utama dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ini adalah kunci bagi semua kebaikan yang diraih seorang hamba dunia dan akhirat. Bila mana Allah memberikan kunci ini kepada seorang hamba, berarti Allah hendak membukakan baginya. Dan bila mana Allah menahannya, maksudnya pintu kebaikan tetap tertutup untuknya. Manakala ada orang tu diberi rezeki zikir, berarti Allah buka pintu kebaikan untuknya. Kalau Allah Ta'ala tutup pintu zikir, maka tertutuplah baginya pintu kebaikan. Dengan demikian, orang itu tetap dalam kondisi yang risau hatinya, resah nuraninya, kalut pemikirannya, gelisah jiwanya, dan lemah tekadnya dan kemahuannya. Bila tidak berzikir, jadi lemah. Adapun jiwa seseorang yang senantiasa memelihara zikir dan doa kepada Allah, sering bernaung kepadanya, nescaya hatinya menjadi tenang disebabkan oleh zikirnya terhadap Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui orang-orang yang beriman dan hati mereka Alamak, sekejap. Ni kena jawab ni. Boleh sekejap tak. Tutup. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
kita sambung sekejap, ada sedikit gangguan tadi. Berkaitan dengan zikir, kita kembali. Jadi dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram, ketahuilah dengan sebab zikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Jadi dia juga bagi orang yang dibukakan pintu zikir ni, dia akan meraih faedah-faedah, keutamaan-keutamaan, buah-buah yang indah nan ranum, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang boleh menghitungnya kecuali Allah, kecuali Allah. Jadi dia datangkan satu syair yang menunjukkan kelebihan-kelebihan zikir. Zikir tu ilahi pemilik arash pemilik arash secara sembunyi dan terang-terangan akan menghilangkan dan menghalau darimu derita dan duka, mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, mengusir was-was yang menghinggapimu kapanpun terjadi. Sang Nabi pilihan telah mengkhabarkan sahabatnya di suatu hari bahawa banyak zikir menjadikan hamba terdepan tak tertandingi. Beliau pun berwasiat kepada Mu'adz untuk mohon pertolongannya untuk dapat berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadah untuknya. Beliau berwasiat juga kepada seseorang yang meminta nasihat, sosok yang kewalahan mengemban semua syariat-syariat ilahi, agar dia selalu membasahi lisannya dengan zikir kepadanya. Nescaya akan menolongnya dalam segala urusan dan bahagia. Beliau mengkhabarkan bahawa zikir adalah semai bagi pemiliknya untuk dipetik di dalam syurga Adan sebagai tempat kembali. Mengkhabarkan pula bahawa Allah menyebut hamba-Nya dan menyertai serta meluruskannya dalam setiap persoalan. Disampaikan sungguh zikir akan tetap ada di dalam syurga pada saat semua beban syariat terputus dan manusia telah menjadi abadi. Kalau tak ada faedah dalam zikir kepadanya, melainkan sebagai jalan meraih cinta Allah dan bimbingannya, dan mencegah seseorang melakukan gunjingan dan adu domba setiap perkataan yang merosak agama ini, maka cukuplah itu sebagai keutamaan dan motivasi bagi kita untuk memperbanyak zikrullah sehingga menjadi sebaik-baik hamba yang bertauhid. Akan tetapi kerana kebodohan kita, zikir pun menjadi kurang, sebagaimana kita sangat sedikit beribadah untuk Sang Ilahi. Jadi ini bait-bait syair yang diterjemahkan untuk menunjukkan bahawa keutamaan zikir. Tapi kita akan huraikan panjang lebar berkaitan dengan ini dalam buku kita ini. Oleh kerana itu, zikir-zikir syar'i dan doa-doa nabawi memiliki posisi yang sangat tinggi. Posisi yang sangat tinggi ni tuan-tuan. Dalam agama dan kedudukan yang khusus dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Oleh kerana kitab ni, oleh kerana zikir ni, dia memang semua orang sibuk kerana terlalu besar fadilat dia. Jadi kitab-kitab zikir yang sangat beragam mendapat sambutan yang hangat dan perhatian yang serius di kalangan orang Islam. Mana ramai orang tulis bab zikir. Oleh kerana itu, mendata semua kitab yang ditulis oleh ahli ilmu dari dulu sampai sekarang dalam masalah zikir adalah menjadi perkara sangat rumit dilakukan kerana banyaknya karya ilmiah tentang masalah ini. Makna terlalu banyak. Kalau kita nak kumpul semua dalam bab ni, banyak sangat orang tulis bab zikir. Cuma dalam banyak-banyak tu, sebahagian mereka menukilkan riwayat disertai jalur periwayatan.
Ada orang tulis buku buat zikir, dia sebut zikir ni riwayat daripada mana. Ada pula yang tidak menyertakan jalur periwayatan itu. Dan ada juga orang bilang, ni amalan zikir sekian-sekian. Zikir malam Jumaat lah, zikir malam Sabtu lah, zikir malam. Ada orang, dia tulis tak apa-apa. Tak ada pun riwayat mari kat mana, daripada mana dia ambil. Jadi tak ada. Ada macam-macam ragam orang menulis kitab bab zikir ni. Sebahagian lagi membahas panjang lebar dan detail. Sebahagian lagi menyusunnya dengan ringkas. Sebahagian menulis dalam bentuk sedang. Sebahagian lagi menyederhanakannya. Tentu saja mereka beraneka ragam dalam merangkum nas-nas, memaparkan dalil-dalil atau menyusun bab-bab penyajiannya. Jadi tulisan bab zikir ni memang banyak dan beragam-ragam cara orang tulis. Cukuplah bagimu, para pengekor hawa nafsu pun memiliki sejumlah tulisan dalam masalah ini. Pengekor hawa nafsu ni siapa? Ahlil bid'ah wal ahwa, orang yang tak ikut sunnah, orang yang tak ikut panduan Quran, dia ikut hawa nafsu. Dia pun ada kitab zikir dia. Orang main ha hi hu ha tu pun ada kitab dia. Bab kitab, kalau nak bahas bab kitab, sebab memang ramai orang tulis bab ni. Okey. Jadi bukan bermakna asal ada tulisan, asal ada kitab, kita boleh terima, benda ni ada dalam kitab. Tak boleh. Sebab dalam bab zikir ni, orang yang betul pun menulis, orang yang tak betul pun menulis. Jadi yang tak betul pun menulis. Sehingga kalau nak jadikan hujah tu sekadar ada dalam bentuk tulisan, nescaya kita akan jadi, panggil cacah merbah. Hal itu disebabkan kerana para penulisnya tidak membatasi diri dengan sunnah dan berpaling dari bersikap komitmen terhadap asar. Jadi ada orang memang dia tak ada komitmen terhadap asar, riwayat-riwayat ni. Dia kira asal zikir ni, asal niat ingat kepada Allah, dia main sebut je. Sampai kalau tu ingat kepada Allah, ataupun hu. Dia kata boleh. Dia tak fikir bab riwayat Nabi macam mana, sahabat macam mana, imam 4 mazhab macam mana, imam ahli hadis macam mana. Dia tak fikir. Sebab tu dia kata, dalam bab ni, oleh kerana terlalu luasnya perbahasan dan perbincangan, kita mesti hati-hati dan tidak terpesong daripada jalan yang benar. Jadi penulis ni, dia nak ajak kita kembali kepada zikir yang original. Dia kata apa? Demikianlah, sementara Al-Quran dan Sunnah serta asar salaf telah memberi keterangan tentang jenis yang disyariatkan dan disukai dalam berzikir dan berdoa kepada Allah. Sedangkan dia kata, Quran dan hadis serta asar daripada salaf ada bagi keterangan kepada kita jenis zikir mana yang Allah suka. Jenis zikir doa mana yang sesuai dengan syariat. Ada, Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, sahabat pun bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya apa yang sepantasnya mereka ucapkan, yang berupa zikir dan doa. Pada pagi nak ucap apa, pada petang nak ucap apa, dalam solat nak ucap apa, sesudah solat nak ucap apa, ketika masuk masjid, saat bangun tidur, saat bangun serta ketika merasakan ketakutan ketika tidur, pada waktu hendak menyantap makanan, sudah makan, naik haiwan, naik tunggangan, boleh bermusafir, tengok apa yang kita suka, tak tengok apa yang kita suka, waktu terjadi musibah, waktu risau, waktu sedih, dan keadaan-keadaan lain, daripada awal sampai akhir, semuanya ada zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tingkatan-tingkatan zikir. Hak paling afdalnya apa? Nabi dah bagi tahu.
Jangan pula orang ni jadi tak kisah bab riwayat. Dia tahu benda ni bukan daripada Nabi, tapi apa salahnya? Ya Allah. Kembali kepada agama ni, utusan Allah. Nabi tu bukan orang biasa. Dia marah kita tak ikut ulama. Dia tak ikut Nabi. Dia tak kisah. Ajaibnya. Ajaibnya para pengikut hawa nafsu. Dia marah orang-orang ni. Oh, dia orang geng-geng ni tak ikut ulama, kata dia. Dia marah kita tak ikut ulama. Padahal tak ikut ulama dia je. Kita ikut ulama juga. Ulama hak dia tak pakai. Ataupun ulama yang dia tak kenal. Ataupun ulama yang kita kata lagi hebat daripada ulama dia. Tiba-tiba dia tak kisah kalau dia tak ikut Nabi. Dia boleh kata, ni memang Nabi tak ajar. Tapi benda yang Nabi tak ajar, tak semestinya kita tak boleh buat. Maknanya kamu tak nak ikut Nabi. Logik yang akalnya di mana? Kalau kita berjuang bersungguh-sungguh supaya masyarakat ikut ulama, kita kena berjuang 100,000 kali ganda untuk ajak masyarakat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan tingkatan zikir macam mana, tingkatan doa macam mana, syarat-syarat zikir, adab-adab zikir dengan penjelasan yang paling lengkap dan sempurna. Beliau, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan umat ini dalam perkara ini, yakni zikir, dan dalam semua persoalan agama, baginda tinggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang. Jalan yang jelas. Tidak ada seorang yang menyimpang daripada jalan Nabi, melainkan dia binasa. Okey? Dan tidak diragukan lagi bahawa zikir-zikir dan doa-doa adalah termasuk antara ibadah yang paling utama. Sedangkan ibadah dibangun di atas tauqif. Mana tauqif ni? Kita tidak memandai-mandai. Ibadat ni dibina di atas dasar tidak memandai-mandai. Sebaliknya ittiba'. Kita kena ikut Nabi. Zikir ni ibadah. Keseluruhan bentuk ibadah. Asasnya kita tidak boleh memandai-mandai. Tauqif. Dan sebaliknya kita kena ikut petunjuk. Ittiba' hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan atas hawa nafsu serta ibtida'. Bukan hawa nafsu dan mengada-ngada. Ibadat ni bukan sifatnya ikut je apa hawa nafsu kata dan menokok nambah dalam agama. Ibadat bukan sifat dia begitu. Doa-doa dan zikir-zikir nabawi adalah pilihan yang paling utama untuk dipilih di antara zikir dan doa lainnya. Orang-orang yang menempuhnya berada di jalan yang aman dan selamat. Faedah-faedah dan hasil-hasilnya tidak dapat diungkapkan dengan lisan dan tidak mampu diketahui seluruhnya oleh seorang pun. Adapun zikir-zikir selainnya biasa saja hukumnya haram atau terkadang hukumnya makruh. Terkadang-kadang zikir-zikir selain daripada Nabi ada sampai tahap haram. Ada kata makruh. Dan kadang-kadang zikir jenis ini, yakni jenis hak Nabi tak ajar ni, mengandungi kesyirikan. Kita takutnya zikir-zikir yang mengandungi kesyirikan, meski tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sungguh ini adalah pembahasan yang akan berkepanjangan jika harus diurai secara rinci. Kita nak cerita bab zikir-zikir hak Nabi tak ajar, sudut-sudut hukum dia begini, panjang cerita dia kalau kita nak bincang. Sebaliknya, Syekh mengambil pendekatan kita huraikan zikir hak Nabi. Jangan kita duk sibuk dengan zikir-zikir yang lain. Sedangkan kita banyak lagi tak tahu dengan zikir hak Nabi ajar. Ada orang duk zikir hu, ada ada i, macam-macam lah. Sedangkan zikir hak Nabi ni banyak lagi.
Jadi kenapa kita nak sibukkan dengan zikir-zikir yang tidak syar'i atau tidak sunnah? Sebahagiannya mengandungi kesyirikan, sebahagiannya makruh, sebahagiannya menyerupai ibadat orang kafir. Mustahil ibadat Islam, Allah menyembah Allah sama dengan ibadatnya orang kafir. Orang kafir ada sebut hu, kita ada sebut hu. Mustahil. Allah tidak suka untuk berkongsi dengan sesiapa pun dari makhluknya, apatah lagi dalam bab berzikir kepadanya. Tiba-tiba orang kafir zikir hu, kita zikir hu, tapi kita kata kita punya hu tu nama Allah atau, tapi bukankah sama? Allah ni maha suci, Allah dari diserupakan dengan sesuatu pun selain daripada dia. Baik, perkara yang disyariatkan bagi seorang Muslim adalah berzikir kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan berdoa kepadanya dengan doa-doa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari bersikap melampau batas dalam berdoa, maka menjadi keharusan bagi kita untuk berdoa menurut apa yang disyariatkan dan disunnahkan. Sebagaimana hal itu menjadi keharusan bagi kita pada ibadat-ibadat lain. Okey. Tidak boleh bagi kita berpaling dari apa yang telah disyariatkan menuju kepada selainnya. Kalau saya boleh gariskan hak ni, saya akan dah gariskan. Tapi ni kita ni tak boleh nak highlight, melainkan kita boleh orang panggil apa? Awak gelak macam ni je. Awak gelak macam ni. Tidak boleh kita ni berpaling dari apa yang telah disyariatkan pergi kepada hak tidak syariat. Tak boleh. Tapi kadang-kadang orang ahli hawa nafsu, pengikut hawa nafsu ni, dia kata kita ni ahli syariat ni. Dia ni ahli makrifat, ahli hakikat. Jadi dia meninggalkan syariat dalam kesamaran dan tipu daya. Sepatutnya kita tidak boleh berpisah dengan syariat. Tak boleh. Ada orang kata syariat ni untuk orang biasa, kita ni untuk orang level tinggi. Tak ada, no such thing. Orang putih kata no such thing. Tak ada benda macam tu. Kalau kata benda tu ada, nescaya orang yang paling layak berpisah dengan syariat tu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sebab dia orang paling tinggi iman dia di kalangan umat ni. Orang yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ni. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan isteri-isteri Nabi tak terlepas daripada syariat. Salat 5 waktu, zikir sebagaimana Nabi zikir, baca Quran. Kalau orang ni boleh terlepas dari syariat, nescaya mereka ni lebih aula. Tapi tak, syaitan telah berjaya menipu sebahagian orang untuk meninggalkan syariat, pergi kepada yang bukan syariat di atas tipu daya dan kesamaran, syubhat. Dia kata apa? Oh, kita berpisah dengan syariat sebab kita dah masuk level hakikat atau level makrifat. Syariat, hakikat, makrifat. Sampai ke tahap tu, dia kata dia ni solat pun dengan nafas, dengan zikir, dengan niat dan sebagainya. Seolah-olah dia sudah tidak terikat dengan syariat. Jawapan kita tidak boleh. Tidak boleh. Seorang pun, sesiapa pun dari kita berpaling dari apa yang telah disyariatkan menuju kepada selain darinya, yakni selain dari syariat. Termasuk di antara manusia yang paling tercela adalah mereka yang mengambil zikir-zikir yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun zikir-zikir tersebut berasal dari sebahagian syekh, lalu meninggalkan zikir-zikir nabawi yang biasa diucapkan oleh penghulu anak keturunan Adam. Termasuk manusia yang paling tercela. Dia pergi tinggal hak Nabi ajar, sedangkan Nabi ni sebaik-baik manusia, penghulu sekalian anak Adam. Dia pergi tinggal hak Nabi ajar, dia pergi amal hak tok guru dia ajar, ataupun hak dia reka sendiri. Ini adalah antara manusia yang paling tercela.
Okey. Kebaikan seluruhnya. Kita kena tahu bahawa Nabi Muhammad itu penghulu anak Adam, pemimpin ciptaan, makna pemimpin sekalian makhluk Nabi Muhammad ni. Dan hujjah Allah ke atas hamba-hambanya. Mana orang akan tanya, Rasulullah ajar tak kamu benda ni? Rasulullah tunjuk ke tak benda ni? Ada tak dalam hadis Nabi? Nabi ni sebagai hujjah untuk kita. Hujjah Allah ke atas hambanya. Kebaikan seluruhnya adalah diperoleh dengan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, berpedoman kepada petunjuknya serta menelusuri langkahnya. Baginda adalah teladan dan panutan yang semoga Allah melimpahkan selawat dan salam atasnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna dalam berzikir kepada Allah dan paling baik dalam berdoa kepadanya. Ini mukaddimah. Asas ni kita kena ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang lebih baik zikirnya, doanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menjadi lebih mulia di saat kita berpisah dengan syariat Nabi, kononnya dengan zikir yang lebih tinggi kedudukannya kerana diajar oleh syekh-syekh kita. Apa kita nak kata syekh-syekh ini lebih mulia kedudukannya daripada Nabi? Sehingga sanggup tinggal apa yang Nabi ajar, buat kepada apa yang syekh ajar? Mustahil. Mustahil, tuan-tuan. Tolonglah, sedarlah bahawa pentingnya kita kembali kepada sunnah. Sunnah ni menjaga kita dari kesesatan. Dari kesesatan, dari ketergelinciran, dari terpesong dari landasan yang benar. Kembalilah kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Dalam apa jua ibadat, zikir termasuk dalam salah satu. Oleh kerana itu, apabila terpadu, makna terpadu ni bukan yang paling padu tak. Terpadu ni makna bergabungnya pada seorang hamba dalam masalah ini, konsistensi terhadap zikir-zikir nabawi dan doa-doa ma'thur, yakni berasal daripada Nabi, tergabung disertai dengan pemahaman terhadap makna-makna dan indikasi-indikasinya, ditambah dengan konsentrasi hati saat berzikir, sesungguhnya telah sempurna bahagiannya yang berupa kebaikan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, zikir yang paling utama dan paling bermanfaat adalah zikir yang menyatu di dalamnya antara hati dan lisan, berasal dari zikir nabawi, dan orang-orang yang berzikir tersebut memahami dan menyaksikan makna-makna dan maksud-maksudnya. Zikir yang paling padu ialah zikir yang bergabung, bersatu antara zikir hati dan zikir lisan. Kita sekali dengar tu macam zikir hati, bukan itu maksudnya. Bukan begitu, tuan-tuan. Bukan begitu, puan-puan yang dirahmati Allah. Maksud zikir hati dengan zikir lisan ni, kita sebut apa yang kita sebut tu, kita faham makna dia. Bila kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana kita sebut di lisan perkataan tu, hati kita memahami bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan, miliknya lah segala puji-pujian, dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Bila kita puji, dalam keadaan hati kita faham, bersatulah zikir lisan dengan zikir hati. Itu maksud dia. Bukan duduk maknanya orang ni sebut bunyi dalam Allah. Ada orang zikir macam tu.
Saya bagi contoh, contoh tak. Jangan tuan-tuan ikut pula. Nah, duk main nanya, mana ni ustaz tu ngajar dalam, saya tengok dalam YouTube dia nak ngajar lagu tu, jam saya. Saya bagi contoh, ada orang silap faham tak antara menggabungkan zikir lisan dengan zikir hati. Bukan makna menggabungkan di sini dia kita bunyi kat luar dalam sebut Allah, 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 bunyi kat luar ni tak. Maksud yang sebenar disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dalam bab ini. Semoga Allah memberi panduan kepada kita. Maksudnya ialah bila kita baca zikir yang Nabi SAW ajar, hati kita memahami maksud dia. Hati kita memahami keagungannya. Sebab bagaimana saya sebut contoh semalam. Ada orang solat istikharah, Allahu Akbar, dia solat doa istikharah. Aku niat solat istikharah ni jodoh. Lepas pada tu, ya Allah, dia pun sudah tu, aku solat dah istikharah. Ataupun dia baca doa ke Arab, amin, habis. Beza dengan orang yang solat istikharah 2 rakaat. Lalu dia baca, dia faham. Ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku minta petunjukmu dengan ilmumu, dan aku minta engkau takdirkan aku dengan kekuasaanmu. Aku minta aku minta darimu kekurniaanmu yang besar. Kerana engkau maha berkuasa, aku tak mampu. Engkau tahu, aku tak tahu. Dan engkaulah Tuhan yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Ya Allah, sekiranya benda ni baik untukku, in kana hadzal amra khairan li fi dini, pada agamaku tu baik, wa dunyaya, pada duniaku juga baik, wa ahli wa mali, pada keluargaku baik, pada harta bendaku baik, wa aqibati amri, pada kesudahan hidup aku juga baik, yang dekat yang jauh. Kalau semua ni baik, ya Allah, permudahkanlah untukku. Kalau tiba-tiba dia buruk untukku, untuk agamaku, untuk hartaku, untuk akhiratku, untuk dunia, maka sampai akhirnya, makna bila kita doa tu dalam keadaan kita faham, bergabunglah ibadat lisan, anggota dan juga hati. Ini maksudnya memahami inti kepada ibadah, termasuk zikir yang istimewa. Bukan main zikirlah hati mulut tegak. Lepas tu semayang pakai niatnya. Ada orang semayang pakai niat, dia kata semayang dah pasal apa? Itu paling tinggi ni level hati. La ilaha illallah. Tak ada pun Nabi SAW sebut macam tu, tuan-tuan. Contohilah baginda. Okey. Bila persoalan zikir ini berada pada tingkat seperti ini dan urgensi yang demikian tinggi, maka tumbuh dalam diriku keinginan untuk menyiapkan. Mana kepentingan bab zikir ni besar. Syekh Abdul Razak kata, timbul keinginan dalam diriku untuk siapkan dan memberikan, disertai pengakuan akan kelemahan dan kurangnya keahlian. Dia bercita-cita nak bagi satu kajian tentang zikir dan doa nabawi, ditinjau dari sudut hukum fiqahnya, kandungannya, maknanya, indikasi-indikasinya yang sangat besar, pelajaran-pelajaran yang berharga, ibrah dan hikmah. Aku telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan perkataan ahli ilmu tentang masalah tersebut. Dia kumpul. Akhirnya terkumpullah padaku segala puji bagi Allah, faedah-faedah yang sangat banyak. Setelah dia kumpulkan teks-teks hadis, perkataan-perkataan ulama ni, terkumpullah, dia kata, sefaedah yang banyak dan sejumlah keunikan serta isyarat-isyarat yang detail dari perkataan para ahli ilmu peneliti, terutamanya 2 imam yang agung, itulah Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Ni 2 orang yang sosok tubuhnya Masya Allah. Kalau orang baca kitab dia, mereka akan mendapati takjubnya kita kepada ilmu mereka. Jangan terperdaya dengan fitnah dan macam-macam orang cakap. Baca buku dia. Ibnul Qayyim, baca buku dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, baca buku dia. Macam mana dia mengajak kita kembali kepada sunnah, beramal dengan apa yang Nabi ajar,
dan macam mana dia membantah orang-orang yang menyelisih jalan Nabi. Keilmuan yang Masya Allah tuan-tuan. Jadi setelah Syekh kumpulkan faedah daripada alim ulama, dua orang ni terutamanya juga, kemudian dia susun dan dia rungkaikan serta dia compilekan dia, jadilah satu buku fiqh doa dan zikir. Okay, fiqh doa dan zikir. Jadi dia doa kepada Allah agar dipermudahkan urusan, dan kita jangan lupa doakan beliau Syekh Abdul Razak dengan ayahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Badar Al-Badar. Kita doakan agar mereka diberi rahmat dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz juga telah menulis mukaddimah dalam kitab ini. Semoga Allah memberikannya kepada Syekh sebaik-baik balasan. Okey. Jadi berdasarkan mukaddimah ni kita dapat ambil. Kita tak pergi masuk lagi keutamaan berzikir, fadilat-fadilat dia. Hari ni kita nak bina satu kefahaman untuk kita semua bahawa zikir ni, orang yang paling hebat dalam zikir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni adalah ibadah. Dan ibadah ni mesti dibuat sesuai dengan apa yang Allah suka. Ibadat tidak boleh dibuat dengan cara membabi buta atau memberi serkap jarang. Buat je dulu, nanti Tuhan tengoklah macam mana. Ibadat bukan macam tu. Ibadat ni kita mesti pastikan yang mana yang Allah Ta'ala suka dan mana yang Allah Ta'ala redha. Kita buat apa yang Allah suka dan kita buat apa yang Allah redha. Kalau dia tanya, macam mana kita nak tahu Ustaz? Kita tak jumpa Allah, betul? Dan kita tak jumpa Rasulullah, betul? Tapi kita ada Quran yang Allah Ta'ala telah menjamin keasliannya sampai kiamat. Dan kita ada hadis-hadis yang mana para ulama hadis telah berkhidmat kepada hadis, menyaringnya antara yang palsu dengan yang tidak palsu. Kemudian yang tidak palsu ni disaring pula sekali lagi, ada yang menjadi dhaif, ada yang menjadi hasan, ada yang menjadi sahih, untuk tujuan manusia mudah mengamalkan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang kita kena jaga dan kita kena pegang. Selama ni apa yang kita buat dalam bentuk zikir, ibadat macam mana pun mesti mesti mengikuti petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya bab zikir ni, kerana zikir ni luas. Zikir ni luas, ni. Kita boleh zikir kalau kita kata aku dalam bahasa umum, tiba-tiba kita teringat, ya Allah, agungnya Allah ni dia. Hebatnya Allah. Itu termasuk zikir. Tapi kalau kita kata, ya Allah, ni hebatnya Allah ni. Allah ni hebat. Kita pun jadikan zikir kita, Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat. Itu dah satu bab lain. Kita dah masuk zikir yang umum tadi, kita gikan khusus dia. Ataupun kita, kalau kita, Masya Allah, ish, hebatnya. Jadi kekaguman kita terzahir dengan ish. Bila kita sebut mula-mula tadi, tak ada masalah. Tapi kalau seorang tu tiba-tiba lepas daripada tu dia buat satu zikir, ish, itu dah jadi masalah. Kerana perkataan zikir secara umum kita tak nafi. Semua manusia boleh express daripada diri dia apa yang dia terkeluar kerana kagumnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, dalam zikir Allah tertawa, dalam hadis Allah tertawa dengan taubat seorang hamba. Yang mana hamba ni, bila dia hampir mati, dia tersasul. Bila dia celak mata, dia tidur, celak mata tengok unta dia ada. Dia pegang tali unta dia dan gembiranya dia. Kerana itu dia kata, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah Tuhan, aku ni hamba. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia terlalu gembira kerana, dia tersilap kerana terlalu gembira. Dia tersilap, ya Allah, engkaulah Tuhan, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Terbalik. Ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan.
Dia tersilap kerana terlalu gembira. Dalam hadis tu Nabi tak kata pun dia tak ingat kepada Tuhan tu. Dia terlalu gembira sehingga dia boleh tersalah. Tapi apakah orang boleh gunakan alasan aku tersalah? Setiap hari dia sebut benda tu kerana aku terlalu gembira, aku tersasul sebut Allah tu Tuhan aku, Allah tu hamba aku ni Tuhan. Mana boleh tuan-tuan. Jadi ada benda zikir dalam bentuk umum, kita tak nafi. Semua benda bila kita ingat kepada Allah, Allah bagi pahala. Tapi nak jadikan dia bentuk lafaz zikir sehingga kita lazimi lafaz tersebut setiap hari, berpuluh kali, beratus kali. Kita tak boleh main-main dalam bab urusan ini. Kerana kita sedang menyebut Allah yang Maha Agung. Kena ingat bahawa ilmu bab zikir ni ialah kita sedang menyebut Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Perkasa, yang rahmatnya luas, tetapi dan yang mana kemurkaannya juga ada. Jadi jangan memandai-mandai sebut tentang Allah apa yang Allah Ta'ala tak suka untuk dia disebut. Dengan manusia pun kita tak boleh sebut apa yang manusia tak suka. Dengan Allah apatah lagi. Kalau dia tanya macam mana, habis itu macam mana tak macam mana. Kita nak tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha ialah melalui apa yang Allah wahyukan. Kalau dah Nabi buat ajar macam ni, takkanlah kita kata Nabi buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Takkanlah kot, sebab Nabi terima wahyu. Tapi kalau Tok Syekh tu buat, tak ada hadis, tak ada Quran, dia buat ikut dia, kita boleh tak kata Allah murka tu? Boleh. Pasal apa? Pasal dia pertama, dia berkata tentang Allah apa yang Allah Ta'ala tak kata kepadanya. Yang kedua, dia telah menyelisihi apa yang Allah Ta'ala kata. Dan sifat memandai-mandai dalam agama termasuk benda yang Allah murka. Jadi kita dalam agama ni kembali kepada syariat. Kita just copy and paste. Hak sapi jangan copy and paste orang yang tak apa-apa. Copy and paste. Belajar ikut apa yang diajar, itulah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan kita dalam beramal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kiaskanlah benda ni dalam semua bentuk amal ibadat kita. Dan biarlah kita rasa tenang dan redha. Cukup puas. Puas hati kita. Dan satu lagi sudut yang kita kena fikir. Hidup kita ni hanya terbatas, waktu dia sebentar. Kalau sibuk dengan benda yang tidak agung, benda yang kalau pun orang kata boleh kot kita zikir, kita ingat kepada Allah selagi kita tak merapu, tak meraban, okeylah kot. Kita ingat Allah je kan, ingat je lah. Tapi benda Allah Ta'ala tak ajar. Fadilat macam mana? Kalau pun diterima sebagai boleh, tetap saja dia tidak agung, kerana yang paling istimewa ialah lafaz yang Nabi SAW ajar. Jadi dengan waktu kita, masa kita yang terbatas, umur kita yang terhad, masa kita yang tak cukup, kita nak baca hak fadilat dia sikit ke, ataupun fadilat dia belum pasti ke, atau kita nak baca fadilat yang memang dah pasti, yang mana diamalkan oleh orang yang terbaik, yang diamalkan oleh sahabat-sahabat yang dijamin syurga dan digazetkan, telah diendoskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi orang cerdas akan mikir begitu. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab ni fitrah tu mudah, kita ikut je. Tapi ada orang yang melanggar fitrah dia. Dia nak juga. Mungkin kerana kepuakan, mungkin kerana kecenderungan dia kepada satu aliran pemikiran, mungkin kerana ada follower yang dia malu untuk dia mengaku dia salah, mungkin kerana keuntungan jawatan dan sebagainya. Jadi macam-macam bab dia. Kita sebagai orang awam, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, antara maksud syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah kita menyembah Allah mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini inti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi belajar. Menerusi buku yang kita ada ni, insya-Allah kita akan baca tentang kelebihan zikir. Kemudian kita akan baca zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, dan fadilat dia. Ada Rasulullah sebut fadilat dia macam ni, macam ni, macam ni. Ini yang kita sangat-sangat seronok dan kita suka. Dan kalau kita boleh baca apa yang Nabi ajar. Kita kata tersasa benda hak Nabi dia. Ni tu orang duk cokek, tahu cokek. Geletek, dia jadi zikir juga. Selama dia kata waktu mu cokek aku tu geletek, aku ingat ke Tuhan. Ya Allah, janganlah sampai kita ni ambil semua benda nak jadikan level ibadat bagi kita seolah-olah kita menyaingi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, itulah nama dia bid'ah. Bila dia buat sesuatu dalam bab umum, tiba-tiba dia ingat kepada Allah. Masya Allah, Allah agungnya dia. Ish. Contoh saya guna kalimat ish. Agungnya dia. Masya Allah. Kita boleh je sebut. Dia sebut umum. Wah, hebatnya Allah. Wah. Tapi kalau tiba-tiba orang tu, dia mari satu waktu, dia kata kita kena sebut, kita kena kagum. Instead sebut Alhamdulillah, kita sebut wah. Instead sebut Masya Allah, kita kata wow. Bolehkah? Itu nama dia mengarut. Itulah nama dia bid'ah. Atau itulah nama dia hawa nafsu. Kita guna pendalilan, sudut dalil tidak pada tempat dia. Kita tak kata salah bila sebut wow, hebatnya dia. Wah, agungnya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak kata salah, tapi untuk jadikan wow. Wah, hu, sebagai zikir, ini mengarut, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita dah ada disiplin ilmu. Nabi dah ajar macam ni. Ni perkataan Nabi. Ayat Quran pun ada. Sebegitu banyak zikir-zikir yang sahih. Kenapalah nak pergi sibukkan dengan zikir yang tak berapa sahih ni? Ataupun sebahagian ulama memang confirm titik tak ada zikir ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dan ia bukan termasuk daripada nilai kebaikan, dan bukan nama-nama Allah sebagaimana yang dakwa. Masa kita ni sekejap. Sibukkan diri dengan benda yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang Nabi buat jelas, yakin, confirm selamat, dijamin. Kerana mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar benda yang Allah Taala tak suka. Kerana dia Nabi. Sebaliknya kalau orang lain buat yang bukan Nabi, yang dia mau panggil sebagai wali ke whatever lah, mereka tidak ada jaminan tersebut. Dia tak terima wahyu, dia tak tahu apa yang di alam ghaib, dan dia bukanlah orang yang menerima secara direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita sebagai umat kena lalu perjalanan agama atau syariat sampailah kita kembali kepada sahabat Nabi yang dengar benda ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perbincangan kita. InsyaAllah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang minggu depan lah, insyaAllah, tentang kepentingan zikir dan keutamaannya. Panjang umur, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.